Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita dah mula masuk bahagian B. Bahagian A kena jawab semua soalan dan kita ada 12 soalan. Daripada 12, Madam sebenarnya tinggalkan soalan vektor sebab Madam tidak berapa mahir tajuk vektor. Mahir untuk diri sendiri tapi untuk terang pada orang lain tu tidak begitu pandai lah, tidak berapa cekap. Okey, so Madam tinggalkan di situ. Kemudian untuk bahagian B akan ada 3 soalan. Kemudian pelajar kena alert. Daripada 3 soalan ni, kita pilih 2 soalan sahaja. Jangan jawab semua sebab tak cukup masa lah nanti. Kita cuma jawab 2 daripada 3. Jadi bila kita dah pilih mengikut kemampuan kita, Madam memilih nombor 13 dan juga nombor 14. Berbanding Trigo, Madam lebih prefer tajuk fungsi dan juga tajuk indeks dan juga log. Okay, itu bergantung kepada individu. Kalau pelajar mahir tajuk Trigo, boleh pilih soalan Trigo. Okey, Madam nak jawab dahulu soalan nombor 13A. Madam rasa Madam dah record. Okey, bilangan ramai tak ramai tu nombor 2, yang penting record tu dulu. Okey. Untuk soalan nombor 13A, dia suruh Madam cari objek. Objek ni maksudnya nilai X. Dan dia dah bagi image adalah 1/3. Okey, bagi fungsi fx, okey, Madam buat warna biru di sini. Ini dia fungsi fx, warna biru. Madam nak jawab kat mana? Kat bawah ni jauh sangat. Madam tulis kat sini. Okey, kalau pelajar nanti pelajar tulis kat bawah lah. Okey, Madam ambil fungsi f 3/4x tolak 1. Dan samakan dengan imejnya 1/3. Kemudian 3 yang biru ni, Madam bawa pergi sebelah kiri. Dia akan menjadi nombor 9 sama dengan, ia ini ke sana, dia akan jadi 4x tolak 1 darab 1. Kita akan dapat 4x tolak 1. Kita bawa negatif 1 ke sebelah kiri, Madam akan dapat 10 sama dengan 4x dan akhirnya nilai x bersamaan dengan 10/4. Okey, katakan kita lemah untuk meringkaskan. Kita boleh gunakan kalkulator untuk menulis 10 dengan 4. Dan jawapan kita ialah 5/2. Okey, Madam buka kepada soalan. Kalau nak bertanya silakan. So, jawapan objek kepada fungsi fx ialah 5/2. Okey, ada soalan silakan. Jadi cikgu, Aha. fx tu sama dengan 1/3 ke? F bila kita gantikan dengan nilai x sama dengan 1/3, itu maksudnya image. Sama dengan, lepas sama dengan tu adalah image. Tempat yang menggantikan nilai x itu adalah objek. Oh, faham. Faham biasanya kita buat macam ni. Fx sama dengan 3/4x tolak 1. Kemudian kita menggantikan nilai x dengan 5/2. Proses ganti tu sebenarnya Madam ganti dengan objek. Bila Madam ganti, Madam dapat 3/4 5/2 tolak 1. So, bila pelajar tekan kalkulator, okay, pelajar tekan kalkulator, dia buat pecahan, 3 di atas, di bawah tu 4 darab 4
darab 5/2. Tangan saya licin sikit. Okey, tolak dengan 1 sama dengan. Tu dapat 1/3 tu sama dengan 1/3 tu yang warna merah tu adalah image. Yang masa Meda gantikan nilai X tu namanya objek. Itu yang kita belajar di dalam kelas tingkatan 4. Tapi sekarang soalan SPM dia terbalik. Dia bagi jawapannya 1/3, dia tanya nilai X. Soalan SPM dia tinggi sikit kan? Jadi dia pusing sikit. Jadi kalau nak senang cerita, X itu adalah objek, lepas tanda sama dengan tu adalah image. Sebab soalan ni markahnya 2, kita risau kita tak faham maksud soalan, tu je. Tapi bila kita dah try buat ni, insyaAllah lah kita jadi ingat. Okey, boleh Untuk soalan A, beres? Boleh. Okey, so sekarang ni Madam cuba mencari lokasi untuk menulis sebab soalannya duduk di atas sangat-sangat. Madam nak jawab soalan B, tapi Madam nak jawab sikit-sikit supaya pelajar tak rasa AdMath tu susah. Madam nak jawab yang ini dulu. Okey, nak jawab yang itu dahulu. Kita ada F X sama dengan 3/4X tolak 1. Itu fungsi yang mula-mula warna biru. Tetapi sekarang, tadi objek dia ialah X. Objek yang baru sekarang, dia dah tukar menjadi M tambah 1. Jadi semua tempat X akan berubah menjadi M tambah 1 kerana objeknya berubah. Okey, Meda cuba selesaikan sedikit sahaja. Kalau banyak-banyak nanti kita habis masa sebab markahnya 2 je. Kalau 2 maksudnya ringkas. 3/4M tambah 4 kerana Madam kembangkan dia. Okey, sikit lagi. 3/4M tambah 3. Tu baru Madam selesaikan yang pink dan akhirnya dapat jawapan yang pink ini. Sekarang Madam nak selesaikan yang warna biru. Madam nak selesaikan 3 darab PG. PG pula dah. 3 darab FG. FG ada dalam soalan. Cuma dalam soalan, objek dia ialah X. Jadi di sini pun adalah X. Sekarang dia suruh tukar objek X menjadi P dan nilai ni mesti didarab dengan 3. Bila belah kiri darab 3, belah kanan di sini akan menjadi 9 sebab 3 darab 3, 9. Okey, kalau yang contohnya Madam kat atas tu boleh faham ke? Madam tukar objek, Madam darab. Kenapa darab? Sebab soalan suruh. Kenapa tukar objek? Kerana soalan yang suruh. Jadi Madam ikut saja. Jadi bila Madam nak buat 3FG, Madam akan dapat sebutan di sini adalah P. Madam akan dapat 9 per dengan yang bawah tadi asalnya 4X kuasa 2. Dia akan jadi 4P kuasa 2. Mana dia tadi? Tambah dengan 3. Ini adalah jawapan warna biru. Mengikut soalan, jawapan warna pink kita kena samakan dengan jawapan biru. Jadi Madam pun ambil jawapan pink. 3/4M tambah 3
bersamaan dengan 9 per dengan 4Pi kuasa 2 tambah 3. Okey, yang biru ni, madam pindah ke tempat biru. Yang warna kuning ni, madam pindah ke bawah situ. Menjadikan dia 4Pi kuasa 2 tambah 3 sama dengan 9 per 3 dan kita bawa 4M tambah 3 ke kanan. Dari situ, madam boleh permudahkan 4Pi kuasa 2 tambah 3 sama dengan 3. 4M tambah 3. Sebab yang ni madam potong. Okey, so kita masukkan nilainya ke dalam. 4Pi kuasa 2 tambah 3 sama dengan 12M tambah 9 dan kita patah balik. Tengok sebenarnya soalan suruh kira apa. Soalan suruh kira M dalam sebutan P, iaitu M sama dengan. Jadi madam nak kena ubah suai. 4Pi kuasa 2 tambah 3 tolak 9 sama dengan 12M. 4Pi kuasa 2 tolak 6 bahagi 12 sama dengan M. Dan madam nak mudahkan yang di atas, madam keluarkan nombor 2, tinggal lagi 2Pi kuasa 2 tolak dengan 3 dan madam permudahkan yang bawah 2 darab dengan 6, 12. Kemudian madam potong nombor 2 dengan 2. Jadi jawapan yang paling ringkas untuk M bersamaan dengan 2Pi kuasa 2 tolak 3 per dengan 6. Okey, madam buka kepada soalan. Kat mana rasa susah, silakan. Kat mana rasa macam tak boleh? Kenapa 9 per 3, madam? Kenapa 9 per 3? Sekejap saya cari mana. Okey. Di sini, okay, bila madam susun, tanda sama dengan 9 memang duduk situ. 3 sekarang ni adalah darab. Bila kita pindah, dia akan jadi bahagi. So, nombor kat sini dah jadi 1 dan kat bawah ni ada 4M tambah dengan 3 sedang menunggu. Lepas tu kat bawah ni juga ada nombor 4Pi kuasa 2 tambah 3 sebenarnya. Kemudian barulah madam ringkaskan 3 darab 1, 3 darab 3. Maka yang di bawah sini madam darab ke sana. Dia akan jadi 4Pi kuasa 2 tambah 3. Yang ni tadi dah jadi nombor 3. Dan madam bawa ni ke sana jadi darab. 4M tambah dengan 3. Menjawab tak soalan awak tu? Sekejap. Terima kasih. Boleh. Dia jadi bahagi. Kalau pelajar tak ringkaskan 3 dengan 9, boleh juga, cuma nilai perkali tu jadi besar. Boleh juga. Kalau awak tengok video sebelum ni, awak boleh tengok madam tak ringkaskan 3 dengan 9. Video sebelum-sebelum ni. Jadi nombor tu sedikit besar. Bila sedikit besar, kita buat careless mistake semasa proses pemfaktoran. Jadi selagi boleh kita kecilkan lebih mudah. Okay. Tu baru soalan. Bahagian B ni markahnya besar lah. Okay, markah dia besar sebab kat sini dia kata 16 markah. Satu soalan awak akan dapat 8 markah. Nombor 13 ni 8 markah. Dia tak bolehlah tak nak jawab. Cuba.
Sebab kita ikut je, layan je. Dia suruh ganti X, kita ganti X. Dia kata ganti dengan P, kita ganti je dengan P. Sebab tajuk fungsi, just ikut kehendak soalan. Okey, kemudian soalan C. Dia lagi tinggi. Dia suruh kita mencari G. Madam copy sikit soalan sebab dia dah semakin jauh, madam asyik nak kena atas bawah. Lama-lama pelajar pening. Madam copy sekejap soalan. Lately ni saya memang agak busy sikit buat video untuk pelajar saya. Sebab itu kalau awak tengok bateri pun cepat habis bateri saya. Okay, tapi sebelum ni ada parents yang bagi duit kat saya beli bateri. Saya beli 6. Ada lagi tu. Ada baki lagi. Sebab bateri yang jenis ni dia mahal sedikit. Tapi saya boleh beli sendiri sebenarnya. Tapi parents tu bagi duit. So saya tak tahu nak buat apa. Saya belilah bateri. Tadi pun parents bagi duit kat saya. Saya buntu saya nak beli apa sebab saya tak nak tapi dia letak atas meja saya. Saya pun belanja orang. Macam tu. Saya belanja kat kedai, saya belanja orang makan. Saya tak reti sangat kalau bagi duit saya macam tu tau. Saya tak reti. Okey, tengok Dia soalan ni sangat baik. Dia dah declare suaminya sebagai F. Alhamdulillah lah, dah ada dah. Suami dia F. Dan dia nak cari siapakah isteri kepada F. Dia suruh kita cari G. Okay. So kita akan ikut hukum rumah tangga. Okay, hukum rumah tangga. Apa-apa pun suami memberikan peranan tanggungjawab yang sangat besar walaupun siapa pun dia. Suami tanggungjawab dia sangat besar. Jadi kita kena follow suami. Suami kata F, G, X. Kita follow suami suami warna kuning. Suami kata sama dengan, buat masa ni awak jangan tengok lagi dia ni. Jangan tengok lagi. Saya buat warna hitam dulu. Nanti saya betulkan balik. F, G, X, suami kata 3/4 X tolak 1. 4X tolak 1. Jadi suami dia adalah F. Isterinya bernama G. Selesai. Dan kita samakan dengan, Madam ambil pemadam, Madam padam ni. Kita samakan dengan 3 dengan 4X kuasa 2 tambah dengan 3. Okey, kita dapati nilai yang di atas 3, di atas ni pun 3. Dia dah sama. Kita cuma bandingkan nilai yang bawah saja. 4G tolak 1 sama dengan 4X kuasa 2 tambah 3. Tujuan kita nak cari isteri kepada F. 4G sama dengan 4X kuasa 2 tambah 4. Akhirnya dapatlah G. Tapi G kalau duduk seorang-seorang dia pelik. Kena buat dia sebagai fungsi 4X kuasa 2 tambah dengan 4 bahagi dengan 4. Untuk kita tak salah, sebab bila pelajar tengok macam ni, pelajar dia nak buat benda ni. Benda tu yang salah tu. Jangan buat begitu. Okay, caranya ialah kita buat dulu proses pemfaktoran. Kita keluarkan nombor 4. Kita akan darab dengan X kuasa 2 tambah dengan 4. Barulah kita per dengan 4.
1 lawan 1. Baru boleh potong. Saya ada salah pula kan? Saya salah kan? Bukan sorry, saya salah tu. X kuasa 2 tambah 1. Tadi saya buat 4. Sorry, saya salah. Kita faktorkan, kita keluarkan nombor 4. Tapi kalau pelajar kembang balik, dia akan dapat 4X kuasa 2 tambah 4 semula. Dia dapat semula yang atas ni. Itu pemfaktoran lah. Jadi, fungsi bagi Gx bersamaan dengan X kuasa 2 tambah dengan 1. Okey, media buka kepada soalan. Kalau ada, silakan. Faham. Faham. Okey. Ada satu lagi soalan. Sebab markah kat situ 4. Seterusnya, tentukan sama ada fungsi songsangan bagi G wujud atau tidak. Berikan justifikasi anda. Okey, so daripada jawapan tadi, Madam dapati kita boleh tulis fungsi ini dalam bentuk hantu Kak Limah, iaitu X kuasa 2 sebenarnya adalah X tambah kosong kuasa 2 tambah 1. Iaitu nilai hantunya ialah kosong, nilai Kak Limahnya ialah 1. Dari situ, kita boleh lukis graf untuk fungsi Gx iaitu pada koordinat 0, 1 dan graf kita jenis yang senyum. Senyum kanan, senyum kiri. Itu graf kita berdasarkan hantu Kak Limah. Okey, untuk menunjukkan sama ada fungsi songsangan wujud atau tidak, pelajar kena gunakan ujian garisan mengufuk, horizontal line test. Katakan media uji dengan pen berwarna purple. Media uji dia, horizontal line test. Ataupun pelajar panggil ujian garisan mengufuk. Ujian garisan mengufuk. Okey, bila dia buat ujian, dia dapati ada titik yang memintas graf kita, iaitu 1, 2. Bila lebih daripada 1, maka fungsi songsangan bagi G tidak wujud. Kita kena jawab soalan wujud atau tidak. Jawapan dia ialah tidak wujud ataupun does not exist. Justifikasi kerana terdapat 2 pintasan pada graf Gx. Itu adalah justifikasi. Okey, Madam buka kepada soalan untuk nombor 13 yang terakhir. Dia kena ada 2 jawapan. Yang pertama, jawapannya ialah tidak wujud. Yang kedua, kena mention ada 2 pintasan di antara garisan mengufuk dengan graf kita yang berwarna hijau. So kita panggil dia poligami. Dia ada 2 isteri. Abang Jamil ada 2 isteri. Isteri yang pertama yang ini. Cerita glamour sekarang, Puteri Sarah. Titik yang kedua, Ira Kaza. Poligami. Yang tu kebetulan kisah hangat lah. Boleh gunalah kat sini. Kalau tak, saya guna Abang Jamil je. Cerita Madu 3. So, ni adalah not one to one. Dia bukan monogami.
Jadi dia tidak mempunyai fungsi songsangan. Okey, ada soalan tak? Tak ada. Tak ada. So soalan macam ni dia glamour sekarang. Saya tengok pattern sekarang dia glamour. So kalau awak boleh faham konsep dia, bagus. Sebab benda ni, tajuk fungsi ni sebenarnya dia adalah tajuk kekeluargaan. Kalau awak kaji betul-betul, perhubungan ada 4, one to one, many to one, many to many, one to many. Tapi dalam perhubungan itu hanya 2 yang diiktiraf dalam agama Islam. Yang pertama, kahwin satu dengan satu. Yang kedua adalah poligami. Daripada kahwin satu dengan yang poligami, hanya ada satu yang mempunyai songsangan, iaitu satu dengan satu. Kalau kita kajilah. Cuma kalau saya tak pergi kepada Islam lebih lah ya, nanti ada bangsa lain dia terasa hati pula. So saya tak ada nak kacau lah. Okay, tu soalan nombor 13, tajuk 1, tingkatan 4. Okay, selesai. Kita nak pergi kepada soalan nombor 14. Sorry, dia akan ambil masa lah sebab 14 ada A dengan B. Tapi kita akan bincang 2 soalan saja. Besok terus kita masuk kepada bahagian C. Dia lagi tinggi. Tapi walaupun dia tinggi, soalannya pattern sama. Jadi macam kita agak boleh menghafal lah. Agak boleh menghafal. Lagipun ini adalah subjek yang paling last. Masa tu kita dah habis dah kimia ke fizik ke. Habis dah. Kita akan all out untuk admit pada exam terakhir untuk SPM. Lepas tu seminggu awak orang kata raya. Lepas tu barulah fikir apa nak buat lepas SPM. Okey, nombor 14. Dia bagi segitiga dan sudut tegak. Jadi bila sudut tegak, madam teringat yang kita belajar teorem Pythagoras. Untuk mendapatkan panjang hipotenus, kita kena ambil nilai yang warna biru dan kita kuasa 2. Kita tambah dengan yang warna pink dan kita kuasa 2. Itu teorem Pythagoras. So, madam buat dulu Ingat lagi kan teorem Pythagoras? Untuk mendapatkan 3 punca 2 bersamaan dengan punca kuasa 2, nilai yang pertama 2 kuasa X tambah 1, madam kuasa 2 kan ataupun madam darab benda yang sama 2 kali. Madam tulis macam tu. Tambah dengan nilai punca 2 kuasa X, madam kena kuasa 2 juga. Terlampau banyak set menyebabkan pelajar buntu. Nak buang yang mana dahulu, jadi madam nak buang dulu yang madam lorek warna kuning. Madam nak buang yang tu dulu, pergi ke kiri, menyebabkan nombor ini menjadi 3 punca 2 kuasa 2. Okay, madam dah buang yang kuning. Okay, oh sorry. Madam nak buang yang kuning. Oh, tak boleh. Sekejap okay. So, dah berjaya buang. Yang tinggal di sebelah kanan, yang ini dulu yang ini dia akan jadi 2 X tambah X, dia akan jadi kuasa 2X. Lepas tu, madam buat 1 tambah 1, dia akan jadi positif 2. Kemudian nombor set ni yang dalam ni tambah 2 kuasa X, set yang ini dah termati dengan kuasa 2 dia. So tinggal yang dalam saja. Okey, madam buka dulu kepada soalan untuk yang ini silakan.
Sementara tu Meda buka sekejap, Meda nampak ada macam isyarah daripada Penang offer bahan 2022. Ni dia nak bagi ni, rezeki awak lah ni. Sekejap saya bagi email kat dia, dia nak bagi bahan. Manalah tahu bahan tu penting. Atau dia offer bahan 2022. Wak, ni kawan saya dari Pulau Pinang. Dia mengajar tuition at MAT. Kita try mana tahu rezeki kan. Okey, mana? Okey. Saya buka dulu yang ini, ada tak nak tanya dulu sebelum saya pergi yang lain? Kat mana rasa tak faham? Sebab dicampur aduk di antara teorem Pythagoras, tajuk indeks, tajuk cert, 3 in 1 untuk awak tahun lepas, untuk sini awak. Okey, kalau tak ada, Meda teruskan. Yang ini akan menjadi 9. 3 akan jadi 9. Punca 2 akan jadi 2. Sama dengan 2 kuasa 2x darab 2 kuasa 2 tambah 2 kuasa x. Untuk memudahkan pengiraan, Madam nak let. Okay, kita boleh let untuk memudahkan kita. Tak ada masalah. Kita nak let 2 kuasa X sebagai A. Jadi, Madam akan dapat 18 sama dengan 4 sebab 2 kuasa 2. A kuasa 2 sebab yang ini. Okay, tambah dengan A. So, Madam permudahkan 4A kuasa 2 tambah dengan A tolak dengan 18 sama dengan 0. Okay, saya faham setengah sekolah tak ajar macam saya buat. Tapi benda ni sebenarnya yang memudahkan pelajar. Percayalah dekat saya, kaedah ni terkenal seluruh dunia. Awak jangan takut. Madam kat sekolah tak ada ni, cikgu kata tak boleh. Sebenarnya boleh. Percayalah cakap saya, benda ni boleh. Kita akan guna di peringkat STPM, di peringkat degree. Cuma awak takut masa SPM, awak ikut cikgu awak. Takut sangat. Okey, selepas siap quadratic equation, pelajar get ready dengan proses factorize. Dan kita akan gunakan calculator. Menu, kita ambil sini, kemudian pilih polinomial, degree 2 dan masukkan perkali dia 4 sama dengan 1 sama dengan negatif 18 sama dengan. Jadi awak dapat nilai pertama ialah 2. 2 bermaksud A tolak 2. Nilai yang kedua tekan je sama dengan. Madam ambil 4 kat bawah tu. 4A tadi nampak tolak, maksudnya dia adalah tambah. Jadi nilai yang pertama A sama dengan 2. Nilai yang kedua A sama dengan 9/4 seperti jawapan kalkulator tadi. Semasa kita buat let, kita kata 2 kuasa X sama dengan A. Dan A kita adalah 2. 2 pula adalah 2 kuasa 1. Dengan menggunakan hukum indeks, kita bandingkan kuasa, jadi dapat X sama dengan 1. Itu baru jawapan yang pertama. Kemudian yang kedua, 2 kuasa X sama dengan negatif 9/4. Cuba perhatikan, tanda di sini tak ada, maksudnya dia positif. Di sini positif, di sini negatif. Dia bercanggah tanda. Jadi jawapan yang kedua kita boleh reject. Okey, Meda buka kepada soalan nombor 14A dulu. Kat mana Meda boleh bantu? Faham. Boleh faham Takut ke nak guna lab tu?
Ataupun kat sekolah cikgu ajar lab? Tak. Cikgu kita dia macam suruh kita faktor kreatif, secara kreatif. Tapi kalau saya seumur awak, saya memang fizikal kita besar tapi minda kita belum matang. Di peringkat matrikulasi, kita ajar pelajar lab dan pelajar akan komen masa tu. Kenapa dulu cikgu SPM saya tak ajar macam cikgu? Kalau ajar dia sebenarnya mudah. Pelajar akan komen macam tu. Pelajar yang tak ambil MAT ataupun ambil MAT, dia akan tertanya-tanya kenapa tidak diajar semasa SPM. Cikgu SPM pula, dia akan kata, terlampau banyak. Silibus awak memang terlampau banyak. Tak sempat nak ajar yang itu. Mungkin alasan dia macam tu lah. Tapi yang kaedah yang saya buat, masa SPM tak ada, masa matrikulasi ada, saya belajar degree ada, saya belajar master pun ada. Dan bila saya bekerja, benda tu memang sentiasa ada. Kerana ilmu AdMed, selain daripada mengira, kita mesti mudahkan arah soalan mengikut pemikiran kita. At the end, kita tukar semula kepada nilai sebenar. So dalam daily life, proses yang Mama Z buat ni, kita panggil dia prototype. Bila prototype dah kukuh, baru kita boleh jadikan dia objek sebenar. Okay, jadi benda ni tak salah. Okay, siapa kata takut, benda ni sebenarnya tidak salah. Boleh digunakan. Okay, Madam teruskan satu lagi. Hati macam tak sabar nak tengok koleksi kawan saya tadi tu. Nanti saya akan terus post dekat WhatsApp group. Apa yang kawan saya share. Di email dia kata. Okay, Raja 10 menunjukkan sebuah trapezium. Apa yang dia cerita dekat trapezium? Dia cerita tentang luas trapezium. Problemnya ialah kita ingat tak rumus trapezium? Kita cuba Rumus luas trapezium, dia bagi luas bersamaan dengan 9 kurungan punca 7 tolak 1. Tu luas dia bagi. Rumus pula setengah darab dengan panjang garisan selari punca 7 tambah dengan 5. Darab dengan ketinggiannya iaitu T. Okey, ada soalan tak kat situ? Tak ada. Tak ada. Okey, untuk memudahkan kerja, kita agak tidak selesa dengan pecahan. Macam ni lah, kita hantarlah 2 tu pergi belah kiri. Dia akan memudahkan mata kita memandang. Dia akan dapat 18 punca 7 tolak 1. Kemudian Madam ambil per dengan punca 7 tambah 5. Madam tinggalkan nilai T di sana kerana soalan suruh kita cari T dalam sebutan ini. Jadi Madam tinggalkan T. Pernah dengar tak perkataan conjugate? Pernah dengar tak conjugate? Pernah. Pernah Okey, conjugate kita ikut yang bawah ke kita ikut yang atas? Kita nak ikut punca 7 tolak 1 ke punca 7 tambah 5? Nak ikut yang mana? Ingat tak cikgu ajar? Kita ikut yang bawah. Conjugate kita ikut yang bawah. Jadi kita akan darab dengan punca 7 tolak 5 per dengan punca 7 tolak 5. Okey, Madam buka kepada soalan. Ada tak nak tanya? Tak ada. Tak ada. Nombor 18 kita jangan ganggu. Nombor 18 tu sebenarnya permata kita.
So madam terpaksa kira di tepi terpaksa kira ke tepi sebab dah tak ada ruang. Harap bersabar sebab yang ini tak boleh guna kalkulator. Awak tengok kalau saya guna kalkulator, bijak cikgu yang buat soalan ni. Punca 7 tolak 1 sebab tadi saya guna kalkulator. Darab punca 7 tolak 5. Saya beri tadi nak dapat jawapan. Saya pun tekan sama dengan. Dapat pula dengan awak ni. Kenapa tadi saya buat tak dapat? Dapatlah awak. Punca 7 tolak 1 darab punca 7 tolak 5. Dapat. So, madam tulis ke tepi. Minta maaf. Tanda sama dengan 18. Madam dapat tadi 12 tolak 6 punca. Tak ingat punca 7. Banyak sangat benda dalam minda tak ingat. Rezeki dengan awak. Kalau kira sendiri tadi tak dapat. Okey, sekarang madam tadi dah buat 18 madam salin. Yang biru, darab yang kuning, madam guna kalkulator. Lepas madam guna kalkulator dapat jawapan ni. Alhamdulillah. Sekarang madam nak ulang yang bawah pula. Yang bawah pula punca 7 tambah tambah dengan 5 darab punca 7 tolak dengan 5. Bismillahirrahmanirrahim. Dapat pula dengan awak. Dapat. Negatif 18. Oh, sorry. Negatif 18. Sebab itu madam kata tadi 18 tu permata kita. Sebenarnya 18 yang atas akan termati dengan yang bawah. Tapi kena ingat, bila dia mati, nombor kat bawah tu bukannya kosong. Nombor kat bawah tu negatif 1. Jadi jawapan awak akan menjadi negatif 12 tambah 6 punca 7. Saya tulis lagi sekali. T sama dengan negatif 12 tambah 6 punca 7. Okey, kita dah siap ke belum sebenarnya? Kita dah siap ke belum? Ungkapkan T dalam bentuk. Dia suruh kita tulis set dulu ke nombor biasa je? Nombor biasa. Nombor biasa dulu. Dia suruh nombor biasa dulu diikuti dengan set 7. Jadi madam tengok. Okey, madam dah tulis nombor biasa dulu dan madam tulis nombor set di belakang. Jadi T kita bersamaan dengan negatif 12 tambah 6 punca 7. Okey, Alhamdulillah buat dengan pelajar dapat. Buat sendiri tadi tak dapat. Panjang saya buat tadi sebab tekan kalkulator tak dapat. So, selesailah soalan kita bahagian B nombor 14. Okey, saya buka kepada soalan. Kalau ada, saya akan menjawabnya. Silakan. Saya tak ada. Tak ada. Yang lain